Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan barisan jawatan kuasa Surau Al-Falah, Taman Pinggiran Delima Hulu Langat dan seterusnya, muslimin muslimat, para jemaah serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama memanjatkan rasa bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kembali pengajian ilmu kita walaupun secara maya, secara online. Mudah-mudahan dapat juga kita memperolehi taufik dan hidayah Allah Ta'ala melalui kefahaman ilmu tentang agamanya secara mendalam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala walaupun dalam tempoh PKP ini masih lagi Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama diberikan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam apa jua keadaan kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita sentiasa meletakkan diri di kalangan orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada pertemuan kali ini kita sambung kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, yang mana tajuk kita pada pertemuan ini adalah tajuk ini yang kedua, yang terakhir, iaitu berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini salah satu daripada rukun-rukun iman. Rukun iman yang 6. Ini antara rukun iman. Jadi 6 rukun perkara yang paling asas dalam keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi beriman dengan qada dan qadar ni salah satu daripadanya. Jadi dia bukan perkara yang remeh-temeh. Penting untuk kita faham dengan sebenar-benarnya tentang qada dan qadar Allah Ta'ala. Hari ini kita lihat tuan-tuan, ramai orang yang kecewa, ramai orang yang putus asa, sehingga ada yang bunuh diri. Ini antara kesan tuan-tuan, bila mana mereka tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, mereka mudah kecewa, mereka mudah putus asa, bahkan sampai mereka membunuh diri mereka. Sebab apa? Tak boleh nak terima ketetapan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka. Kalau orang bukan Islam buat ini, kita boleh faham tuan-tuan. Tapi kalau orang Islam yang mengaku Islam, yang beriman, melakukan bunuh diri ini tuan-tuan, satu perkara yang sangat menyedihkan, menampakkan ketidakfahaman dia, tidak beriman je kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Wali'auzubillah. Jadi kita sambung matan yang ke-54. Qala musannif rahimahullah, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Dan wajib kita beriman dengan qadar dan qada seperti yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, beriman dengan qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Dalam hadis Jibril yang masyhur, dalam sebuah hadis, hadis yang dikenali hadis ini sebagai hadis Jibril. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam hadis ni Jibril sengaja datang kepada Nabi berupa seorang lelaki.
dengan bertanya kepada Nabi beberapa soalan-soalan penting, soalan-soalan yang menjadi asas kepada agama. Dan antara soalannya itu ialah dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Bila dia tanya Nabi, khabarkan, bagi tahu kepada aku apa tu iman. Lalu Nabi pun bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sabda Nabi, apa itu iman? Nabi kata, iman itu ialah kamu beriman dengan Allah, kamu percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan para rasul, dengan hari akhirat dan qadar, kesemuanya, ataupun bahasa mudahnya qadar ni takdir. Kamu beriman, percaya dengan takdir kesemuanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk, seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi jelas jawapan Nabi ini menerangkan tentang apa dia, tentang asas kepada iman. Dan yang keenam tu disebut ialah beriman ataupun percaya dengan takdir, dengan ketetapan Allah Ta'ala, sama ada benda itu baik ataupun buruk untuk kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis tadi itu, dapat kita fahami bahawa beriman kepada qada dan qadar Allah Ta'ala itu, yang pertama sekali dia adalah rukun dalam keimanan kita. Dan yang kedua, bila mana kita beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala ini, berarti kita mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu adalah suatu zat yang maha berkuasa di seluruh alam ini, dalam menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan ilmunya, yakni dengan kebijaksanaan ilmunya, dengan sifat kehendaknya, dengan sifat kehendaknya yang tersendiri, tanpa diganggui oleh sesuatu kuasa asing. Jadi bila mana kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala ini, bermakna kita juga beriman dengan kesempurnaan sifat Allah. Maksudnya apa? Kita yakin apa sahaja yang berlaku di dunia ini, semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, semuanya atas kehendak Allah Ta'ala dan atas kebijaksanaan Allah Ta'ala, atas ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila kita ada sifat kefahaman sedemikian tuan-tuan, apa saja yang berlaku kita jadi tak putus asa, kita tak resah gelisah. Macam hari ni tuan-tuan, bila mana berlaku pandemik COVID-19 ini, banyaklah pandangan-pandangan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengatakan ini teori konspirasi oleh Yahudi, oleh orang-orang kafir, orang barat. Tak apalah tuan-tuan, sama ada di teori ke, berlaku secara dirancang ke, ataupun memang secara alami, secara semula jadi ke, ala kulli hal semuanya adalah takdir Allah, adalah ketetapan Allah Ta'ala. Sekalipun mereka merancang, kalau Allah tak izinkan, dia tak akan berlaku. Tapi kalau Allah izinkan, memang itulah juga seperti mana yang telah Allah Ta'ala takdirkan sejak azali. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, musuh-musuh Allah merancang, dan Allah juga merancang dengan perancangan Allah Ta'ala sejak azali lagi. Wallahu khairul makirin, dan perancangan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik perancangan. Jadi kita beriman, apa saja yang berlaku, kita berusaha, kita berikhtiar, tetapi bila benda itu dah berlaku tuan-tuan, itulah ketetapan yang telah Allah Ta'ala kehendaki. Jadi itu menunjukkan apa? Kita yakin dengan kekuasaan Allah, yakin dengan kehendak Allah Ta'ala, dan kita yakin semua itu berlaku dengan kebijaksanaan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengaturkan. Sejak azali Allah Ta'ala dah aturkan apa yang akan berlaku. Jadi dengan erti kata lain tuan-tuan, segala perkara yang telah berlaku, atau yang sedang berlaku, atau yang akan berlaku, semuanya itu tertakluk di bawah qada dan qadar, iaitu takdir Allah Ta'ala untuk menentukan dan menetapkan kedudukan sebenar sesuatu perkara itu berlaku. Jadi bila berlaku sesuatu itu, sebenarnya sejak azali Allah telah tetapkan, dan dia berlaku seperti mana yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Justru itu tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah, apa sahaja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya itu berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat, kehendak Allah Ta'ala, seperti mana yang telah dirancangkan oleh Allah Ta'ala sejak mula lagi, yakni sejak azali, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam alam yang mawjud ini. Seperti mana Allah sendiri telah berfirman
dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa kullu syai'in indahu bimaqdar. Dan tiap-tiap sesuatu itu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar-kadar yang tertentu. Allah dah tetapkan kadar-kadar, ini ukuran-ukuran yang tertentu. Apa yang akan berlaku, macam mana akan berlaku, sifatnya macam mana, keadaannya macam mana. Macam hari ni Allah dah tetapkan berlaku 2019. COVID-19 ni bermula 2019. Jadi akan berlaku sampai 2020, 2021 hari ni. Sekolah tutup, ramai orang yang tak boleh nak pergi kerja, ada orang yang kena buang kerja. Jadi semua itu adalah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi. Jadi kita kena beriman. Kan Nabi kata beriman dengan perkara takdir yang baik ataupun yang buruk. Kita percaya. Jadi tuan-tuan, firman Allah Ta'ala ini jelas memberi pengertian bahawa sesuatu perkara ataupun perbuatan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala bukanlah kerana mengikut dorongan, kemahuan dan perintah sesiapa pun, malah adalah secara mutlak mengikut peraturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri sebagai qada dan kadarnya. Jadi Allah Ta'ala buat sesuatu itu bukan ikut dorongan, kemahuan mana-mana manusia, bukan mengikut berdasarkan konspirasi Yahudi, tak. Allah jadikan sesuatu takdir bukan berdasarkan konspirasi Yahudi. Sebab apa? Yahudi punya cara hidup, ketetapan hidup, takdir dia pun Allah yang tentukan, tuan-tuan. Berjaya atau tak berjaya pun, perancangannya pun Allah yang tentukan. Jadi Allah tak terikat dengan mana-mana makhluk, dengan mana-mana kuasa ataupun perintah sesiapa pun, malah semuanya berlaku secara mutlak dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, mengikut peraturan dan ketetapan yang telah ditentukan Allah sendiri sejak azali sebagai takdir, sebagai qada dan kadar Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini antara bacaan lepas solat yang dianjurkan sebagai wirid kita lepas subuh, lepas maghrib yang kita baca ni dalam surah Ali Imran ayat 26 hingga 27, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati, dan engkaulah yang mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup. Engkau jugalah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisapnya. Jadi jelas, tuan-tuan, firman Allah Ta'ala ni menjadi dalil yang jelas, bukti yang jelas bahawa qada dan qadar Allah Ta'ala itu tertaluk di bawah pentadbiran dan kekuasaan Allah Ta'ala secara mutlak. Tak ada campur tangan. Hatta kerajaan yang besar hari ni, seperti mana Amerika ke, China ke, Rusia ke, kalau Allah nak cabut kekuasaannya itu, tak ada siapa yang boleh halang. Buatlah teori perancangan ke, konspirasi macam mana pun, tuan-tuan, kalau itu bukan takdirnya, itu bukan ketetapan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang mampu untuk lawan Allah Ta'ala yang maha kuat, yang maha berkuasa. Jadi semuanya itu berlaku atas takdir Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menentukan secara mutlak, di mana Allah Ta'ala lah yang menentukan kedudukan makhluk mengikut qada dan kadar sejak azali lagi. Sama ada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, sejak azali telah pun Allah Ta'ala tetapkan. Jadi ini antara kepentingan kita beriman dengan qada dan kadar, supaya apa? Kita menetapkan keyakinan iman kita ini, akidah kita ini kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Tak ada makhluk yang boleh menggugat, mengganggu-gugat kita. Tidak ada mana-mana kuasa atas dunia ini yang boleh memberi mudarat kepada kita
sekalipun mereka ni berhimpun, bersatu padu berhimpun nak memberi mudarat, kalau itu bukan takdirnya tuan-tuan, tak ada satu pun yang boleh memberi mudarat. Dan begitu sebaliknya, kalau berhimpun mereka nak bagi manfaat kepada kita, tak ada satu boleh bagi manfaat kalau itu bukan takdir daripada Allah Ta'ala. Jadi ini menguatkan lagi pengukuhan iman kita. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif apa itu qada, apa itu qadar. Walaupun perkara ini sebenarnya menjadi khilaf, ada perselisihan pendapat tentang ta'rif qada dan qadar ini. Hatta dalam akidah ahli sunnah wal jamaah sendiri pun terdapat khilaf, perbezaan di antara pandangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kita baca dulu apakah ta'rif yang ditulis oleh penulis ataupun pensyarah kepada kitab Jawharatul Tauhid ini. Jadi makna al-qadar, makna al-qadar itu ialah Allah menjadikan sesuatu perkara menurut kadar tertentu dan ukuran tertentu dari segi bentuk dan keadaannya menurut apa yang telah didahului oleh pengetahuan Allah. Maksudnya Allah jadikan sesuatu itu ikut spek, ikut ukuran, ikut ketetapan yang telah pun ditetapkan. Allah tahu bagaimana bentuk dia, bagaimana keadaannya, berdasarkan ilmu Allah Ta'ala yang telah ditetapkan sejak azali dulu. Dengan erti kata Allah Ta'ala mengetahui segala perkara itu, ukurannya dan masanya sebelum menjadikan perkara itu. Jadi sebelum buat dah tahu dah, sejak azali. Sejak azali Allah dah tahu apa yang akan berlaku hari ini, apa yang akan berlaku esok, apa yang akan berlaku akhir zaman nanti, apa yang akan berlaku dalam syurga nanti, apa yang akan berlaku dalam neraka nanti. Walaupun benda itu belum berlaku, nisbah pada kita, sebab kita terikat dengan masa, jadi kita tak tahu benda yang akan datang. Hatta kehidupan kita esok pun, lagi 5 minit pun kita tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita terbatas pengetahuan kita. Adapun Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui dan Allah telah pun menetapkan apa yang berlaku itu. Semuanya berlaku atas dalam pengetahuan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan perkara tersebut, perkara yang telah Allah Ta'ala tetapkan itu, Allah pun jadikan dia, jadikan perkara yang telah ditetapkan itu seperti mana yang diketahui oleh ilmu Allah Ta'ala, bahawa seperti mana firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan. Surah Al-Qamar ayat 49. Maka setiap perkara yang telah ada atau yang akan ada, Allah Ta'ala mengetahui kewujudannya sebelum dia ada, sejak azali. Sama ada dia ada sekarang ke, ataupun dia tak ada lagi ke, atau akan ada ke, sejak azali Allah telah pun tahu kewujudannya itu, sama ada dia akan berlaku ataupun tak berlaku. Allah Ta'ala tahu semua sifat-sifatnya, kemudian menjadikannya menurut apa yang diketahui oleh ilmu Allah Ta'ala. Jadi semua yang berlaku tuan-tuan hari ini, semua yang terjadi, kejadian-kejadian yang kita lihat, sama ada baik ke tak baik ke, peristiwa Palestin diserang oleh Israel hari ini, baik ke tak baik, semuanya itu telah Allah Ta'ala ketahui sifatnya itu, keadaannya itu sedetail-detailnya, sebab Allah lah yang menetapkan semua itu berlaku. Kemudian sampai hari kejadian berlakulah menurut apa yang didahului oleh ilmu Allah Ta'ala. Terus setiap sesuatu itu tidak dijadikan secara mengejut ataupun kebetulan. Jadi dalam akidah orang yang beriman ni tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bukan terjadi secara mengejut ataupun kebetulan. Kalau yang kita buat dia, kalau perancangan kita last minute terpaksa tukar, itu sebab kita ni lemah, kita tidak berkuasa. Adapun Allah Ta'ala, Allah dah rancang semuanya akan berlaku seperti mana yang Allah rancang. Tak ada yang berlaku secara mengejut ataupun kebetulan. Bahkan semuanya itu menurut ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendahului oleh ilmunya. Maksudnya Allah telah pun mengetahui perkara tersebut dengan ilmunya terlebih dahulu, maka dia pun berlaku. Ini antara ta'rif qadar yang dinyatakan oleh pensyarah kepada Jawharatul Tauhid kita ni. Sementara qada pula, qada pula dari segi bahasa bererti hukum, ataupun menghukum, memutuskan. Qadhi ni ialah orang yang memutuskan hukum. Jadi qada ni ialah memutuskan hukum.
memutuskan sesuatu. Itu dari segi bahasanya. Maksudnya di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki bahawa perkara mengkehendaki beberapa perkara sejak azali. Sejak azali menurut sifat tertentu yang kemudiannya dia nyata ketika perkara itu benar-benar ada. Perkara ini kalau kita lihat dalam keadaan paling teguh dan sangat halus. Maksudnya apa? Dia kena betul-betul renung dan kena betul-betul teliti. Jadi semua yang berlaku itu Allah putuskan sampai hari kejadian dia pun berlaku seperti mana yang telah ditakdirkan, seperti mana yang telah dia qadarkan. Jadi tuan-tuan, ini antara takrif yang telah dipilih, walaupun sebenarnya ada banyak lagi takrif-takrif yang menjadi perselisihan. Kalau kita lihat Asy'ariyah sebenarnya dia mengatakan qadar Allah Ta'ala itu ialah zat fi'al, zat af'al Allah Ta'ala, iaitu fi'al, perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut Asy'ariyah mengatakan qadar Allah Ta'ala ialah Allah menjadikan segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dan rupa yang ditentukan yang diketahui oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi itu ialah qadar. Jadi Allah jadikan sesuatu itu di atas ketetapannya sejak azali, yang dulu, yang dikhususkan rupa dia, keadaan dia itu seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi Allah jadikan sampai hari kejadian, Allah jadikan dia. Itu qadar. Adapun qada di sisi Asy'ariyah ialah kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala akan segala sesuatu sejak azali, berdasarkan apa yang sesuai atasnya pada masa yang sudah tidak azali lagi, yakni pada masa akan datang. Jadi qada ni ialah kehendak Allah Ta'ala. Allah putuskan dulu, sampai hari kejadian Allah pun jadikan dia seperti mana yang telah Allah Ta'ala putuskan dahulu. Jadi qada ni ialah ketetapan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut Asy'ariyah ni, qada dahulu baru qadar. Qada dulu baru qadar. Qada inilah ketetapan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala yang telah diputuskan. Qadar ni dia akan Allah jadikan sesuatu itu atas kadar-kadar yang telah ditetapkan dulu. Adapun mengikut Maturidiyah terbalik. Maturidiyah ni dia terbalik. Kalau ikut Maturidiyah, qadar ni ialah pembatasan Allah Ta'ala pada azali akan tiap-tiap makhluk dengan batasan yang dia jadikan atasnya, sama ada baik, buruk, manfaat, mudarat ataupun seumpamanya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala mengetahui sejak azali semua sifat, semua sifat dan semua sifat-sifat makhluk itu. Jadi Allah Ta'ala telah pun menetapkan batasan-batasan, kadar-kadar, ukuran-ukuran itu sejak azali. Jadi qadar ialah ukuran, ketetapan sejak azali. Adapun qada, mengikut Maturidiyah, qada ini ialah Allah menjadikan sesuatu berserta dengan tambahan pengukuhan dan penelitian berdasarkan kadar. Maksudnya apa? Kalau ikut Maturidiyah ni tuan-tuan, qadar ini adalah qada ini adalah fi'al daripada sifat af'al Allah Ta'ala. Jadi dia terbalik. Kalau ikut Maturidiyah ni, qadar qadar dulu baru qada. Qadar ni ialah ukuran yang ditetapkan Allah Ta'ala sejak azali. Bila sampai hari kejadian Allah putuskan dia berlaku. Itu qada. Itu qada. Itu di sisi takrifan Maturidiyah. Adapun Asy'ariyah tadi dia terbalik. Qada dulu Allah putuskan sejak azali, sampai hari kejadian dia pun berlaku. Allah tetapkan ukuran yang berlaku itu, seperti mana yang telah diputuskan dahulu. Jadi di situ ada khilaf lah. Di situ ada khilaf. Ala kulli hal tuan-tuan, yang paling penting sekali para ulama menyebut mengenai qada dan qadar ini dengan suatu makna. Satu makna. Maksudnya apa? Qada dan qadar ni bahasa mudahnya apa? Kehendak Allah Ta'ala menjadikan sesuatu menurut keadaan tertentu. Apa yang berlaku semua adalah kehendak Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu itu menurut keadaan yang tertentu yang telah ditetapkan, kemudian benar-benar mengadakannya menurut kehendaknya. Sampai hari kejadian Allah jadikan dia berlaku benar-benar seperti mana yang telah ditetapkan Allah Ta'ala sejak azali. Ini secara bahasa mudahnya, itulah qada dan qadar Allah Ta'ala dalam satu makna. Dan perkara yang ada dalam
alam ini sangat banyak, tidak terkira sama ada benda-benda, sifat-sifat dan ukuran-ukuran. Namun perkara yang berkait dengan manusia itu ada dua perkara. Perkara yang terkait dengan manusia ada dua perkara, iaitu berkaitan dengan af'alul ikhtiyari dan yang kedua af'al ittirari. Ini kita akan bincang nanti tuan-tuan, dalam pertemuan kita akan datang. Apa itu af'al ikhtiyari dan apa itu af'al ittirari bagi manusia. Sebab apa? Semua tu Allah dah tetapkan. Bila Allah dah tetapkan, jadi bagaimana pula kita buat kebaikan dan kejahatan tiba-tiba kita akan dihukum? Kenapa kita akan mendapat balasan kalau semuanya Allah yang dah tetapkan? Jadi untuk mengetahui perbahasan ataupun persoalan ini, insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.